Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نويت الاعتكاف في هذه المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi beri ruang dan peluang kepada kita untuk kita bertemu pada malam ni dan diberi bermacam nikmat dalam kehidupan kita, sehat seperti sedia kala, dan kita boleh menikmati kehidupan dengan penuh keamanan. Tidak seperti mana saudara-saudara kita di bumi Palestin. Hari ini mereka tak tahu di mana keluarga mereka. Mereka tidak tahu lagi di manakah keamanan. Mereka tidak tahu lagi di manakah makanan mereka. Macam-macam berita kita tengok kebelakangan ni, sehingga kan saya ada tengok satu video, budak mungkin tak sampai umur 4 tahun. Mana mak ayah tak tahu, makan rupuk. Makan rupuk. Makan rupuk. Dahsyat kehidupan dia dah. Malam ni kita sambung ilmu yang memberi manfaat kepada kita, iaitu keadaan huru-hara pada hari kiamat. Yang kita dah baca pada minggu-minggu yang lalu. Bab yang ke-11 ni daripada kitab Tanbihul Ghafilin, keadaan huru-hara pada hari kiamat. Sebelum tu saya nak tanyalah. Saya nak tanya. Boleh tak? Saya tanya ni, kalau boleh bagi perkongsian, silakan. Kalau tak boleh, tak apa. Saya nak tanya, kalau seorang makmum, seorang jemaah, dia masuk ketika imam rakaat kedua, Fekoh sikit. Sebab tadi berlaku tepi saya tadi ni. Tepi saya. Rasa tak ada dah ni saya. Okey, yang pertama dia masuk, imam di rakaat yang kedua. Dan dia masuk sembahyang ketika imam baca surah pilihan. Bermakna Fatihah dia siapa tanggung? Imam jawab, imam tanggung. Jika sekiranya dia tidak sempat untuk rokok dengan imam tu, kan, imam sebut dah ni, imam habis kita panggil apa, surah pilihan, lepas tu imam rokok lah. Imam tidak, imam sujud, dia tak rokok lagi ni. Mana? Dia masbuk satu rakaat, okeylah, memang jelas dah.
Rakaat pertama tak sempat sebab dia masuk rakaat kedua. Ditambah serakaat je sembahyang dia. Sah tak sembahyang dia? Sah tak? Boleh saya nak tengok orang yang kata sah angkat tangan. Boleh tak? Kita nak tengok sekali. Siapa kata solat dia sah? Mu tengok aku tengok mu. ada orang tunduk ada. Sudah dah lah. Siapa kata tak sah? Kan? Hak dak kat hang tu dak faham soalan ataupun atas pagar dah. Tahu dak umur berapa? Lingkungan umur lah saya tengok duduk tepi saya ni. 40 ke 50 lah. 45 lah. Saya nampak orang yang biasa mari masjid sembahyang. Pakaian dia. Faham tak? Dia saya nak bagi tahu dua keadaan makmum yang muafiq, makmum yang masbuk, makmum yang muafiq, maknanya yang berserta takbiratul ihram dengan imam. Sebelum saya nak masuk benda ni, sebab tadi teruk ni kalau dia berlalu dengan hidup macam tu, macam tak sembahyang lah. Faham tak? Sebab sembahyang tak sah. Kalau makmum tu muafiq ni maksudnya dia tidak masbuk dan dia tidak dia takbiratul ihram dengan imam dan dia mengikut imam daripada awal. Muafiq. Dia boleh jadi masbuk. Makmum muafiq boleh jadi masbuk. Saya pernah sebut saya rasa. Dan dia boleh kekal muafiq. Faham tak? Orang yang masuk semayang dengan imam takbiratul ihram di rakaat pertama, dia boleh jadi juga masbuk. Tahu tak ni? Tak tahu. Tak tahu kok. Bukan semua. Dia tak semestinya saya ni mari mayang awal dengan imam, tak pernah pun saya masbuk. Tidak. Macam mana? Ada khilaf lah. Saya nak sebut keadaan yang dalam fiqh manhaj. Fiqh manhaj ni dia ada beberapa pendapat ulama' disebut dalam tu. Orang yang masuk berserta dengan imam di rakaat pertama, maknanya muafiq ni, saya nak sebut yang muafiq ni. Dia boleh jadi masbuk sebab dia lambat Fatihah. Fatihah dia wajib. Dia lambat Fatihah. Kan? Dia diberi kelonggaran sehingga 3 rukun so. Tak? 3 rukun. Dia 3 rukun. Pertama, lepas Fatihah ni, rukuk. Kemudian i'tidal. Sujud yang pertama. Naik sujud yang pertama tu, duduk duduk antara dua sujud. Kalau sebelum tu imam naik tu, dia tak tunggu juga, tak rokok, bermakna dia boleh jadi masbuk. Faham tak? Ni hak masbuk ni, hak ni muafiq ni. Tadi masuk sembahyang ni masuk akad takbir, dia perabi Fatihah. Dia rokok bila? Dia rokok tu imam nak bangun kita panggil apa? Nak sujud. Lepas duduk antara dua sujud. Saya ingat ke dia tambah lah. Tak tambah. Dan dia siap ikut semayang dia lagi. Lepas dia habis Fatihah, suruh pilihan pula mungkin lah. Tak, dia rokok. Lepas rokok, tidak. Lepas tidak, dia sujud. Dia tak ikut imam. Mana dia laju sikit, dia masuk dengan imam. Ni macam budak-budak semayang. Faham tak? Budak-budak gini semayang. Dulu-dulu kan. Kita mari lewat, jop. Lepas tu tak tambah dah. Sebab kita kejar dah tadi. Macam budak-budak semayang. Masalah sekarang ni balik. Sebab tu kena bila ada ngaji, bila ada kuliah maghrib, marilah. Kita tak ada masa bila masuk alam rumah tangga ni, alam pekerjaan ni kita sibuk. Sibuk sangat kita, tak? Sibuk sangat. Jadi macam mana kita nak selesai masalah kita? Kita kena mari ngaji lah. Ada kelas fiqh mari. Tak? Kalau kita ada masa Jumaat Sabtu hari tak bekerja tu, pergi cari mana-mana kuliah duha ke yang ngaji fiqh, yang ngajar tentang fiqh, pergi tentang fiqh semayang.
Masalah tu. Deh. Masalah. Saya rusing kok pasal ngama tak tahu. Tak tahu sebab tak mengaji lah. Tak ada nak main wa pun, nak ngai ke main wa tak, ni mesti wa kan. Main wa pun. Main abang dia tahu. Deh. Ni nak pergi tambah wa, tambah wa nak pergi bayang, lepas tu nak derah. Masuk lewat dah ni. Kejar imam. Dak tambah tag sembahyang. Bahaya Allahu akbar. Ingat ke sembahyang dah tak? Jagalah molek sembahyang kita ni. Sembahyang kita ni kalau wa nu nak terbang tali. Tali ada, wa tu boleh kita kawal dia. Okey, ayung sekali belok belah kanan, terik tali laju belah kanan sikit. Buat naik lagi. Mana dia di atas tu, hubungan dia dengan kita tali. Hubungan wa dengan kita tali. Kalau drone lah ni, hubungan kita dengan dia drone ni tak. Remote tu. Habis bateri pada drone ataupun pada remote, maka habislah hubungan kita dengan drone tu. Semayang ni ilmu. Tak ada ilmu, tak ada lah hubungan kita dengan Allah. Orang tak semayang, tak ada ilmu tu. Sebab apa? Ilmu kenal Allah. Dia tak kenal betul Tuhan dia. Dia tak kenal Allah buat dia tujuan apa. Asal Allah beri dia hidup ni untuk apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ni Ar-Rahman. Allah beri belaka mu semayang bang tak semayang, mu kufur tak kufur, mu beriman kepada hari akhirat ke tak, Allah beri belaka makan. Nak Yahudi, kalau orang buat bandingan, Israel kan buat bandingan, senjata dia, tentera dia, siapa paling banyak dengan Palestin? Dia banyak lagi. Tentera simpanan banyak dia, tentera banyak dia. Jet tempur banyak dia, kapal selam dia ada, Hamas tak ada sutih. Tapi apa kelebihan ni? Tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia tidak ada Allah. Tak ada Allah. Jadi yang penting sekali ngaji. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Yang penting, yang paling penting, ilmu yang memberi manfaat untuk hari akhirat kita. Hari kiamat ni, kalau dalam hukum iman, beriman kepada hari kiamat ni nombor berapa? Awak tengok latar gitu, kita tanya. Kita tengok latar. Tengok daun kipas lah. Ya. Baju hijau. Beriman kepada hari akhirat. Hukum iman tak? Betul tak? Hukum Islam. Hukum iman. Beriman yang ke berapa? 5. Betul tak? Betul. Okey. Maknanya apa? Orang yang tak mengaji tentang hari kiamat ni, dia ada masalah tentang keimanan. Tentang keimanan. Kalau dia tidak mengaji, dia mengaji dah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Hari ni orang sambut Muharram tak? Sambut kelahiran Rasulullah. Dia ngaji 2 je, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. 2, cukup tak? Tak cukup. Kena ngaji juga, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat. Bukan sekadar kita tahu malaikat ni ada 10, dia buat kerja ni. Bukan sekadar itu, tetapi kita kena tahu dan beriman, yakin bahawa malaikat ni ada duduk kita roket dan atik. Sebab apa hari ni orang boleh tipu? Tipu ni macam makan butir kicik, tipu. Ambil sekoyok. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia ada masalah keimanan. Ni, roket dan atik ni. Malik dan Ridwan. Ridwan duduk jaga pintu neraka lagi tu. Ridwan yang jaga pintu syurga. Malik yang jaga pintu neraka, backing. Dia duduk tunggu kita. Tahu tak kita ni? Percaya ke tak? Dalam 4 rukun iman. Malaikat turun rezeki, malaikat benda.
Mu tanya aku tanya mu pula. Mu juga ada Google lah ni. Allahu Akbar. Kalau shutdown Google ni jahil habis kita tak. Ni pula zaman AI. Lagi hebat. Buat benda apa? Teknologi tolong kita, AI. Dia nak buat muka kita boleh. Ni dah. Hebat ni dia sebut kepada kita huru-hara keadaan yang mana manusia ni akan, kalau dalam Quran sebut wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ayat ni yang sentiasa saya sebut sebab apa? Tak ada orang yang tak sayang mak dia, tak ada orang yang tak sayang anak dia. Semua kita sayang. Ayah ni tak kerja tapi tubik buah sistokol. Darah. Anak belajar ke, nak besar anak ke, demam, pergi kerja. Sebab apa nak tanggung anak ni? Tapi satu masa nanti anak dan ayah, mak dan anak, suami dan isteri tak kenal di antara satu sama lain. Tak kenal. Dia tak boleh nak ingat. Dia tak boleh nak ingat, tak boleh nak ingat anak dia dan isteri dia. Saya nak tanya, ada tak orang lupa isteri hari ni? Tak iman? Hari ni tak ingat ke isteri ada? Tinggal kedai? Pergi Medan tau. Pergi Medan, balik seorang. Anak tanya mana mok? Dah mok ada mana? Dah mok pergi Medan sekali ni tau. Ada. Tak ingat. Telefon silent, tak iman. Anak telefon ke anak, mok telefon ke anak rumah. Assalamualaikum. Mai ambil mok Medan ayah tinggal. Ada tak? Ada. Ada. Tetapi hari yang huru-hara ni, Allah buat manusia ni lupa habis. Sehingga kan, saya nak sebut sehingga kan Nabi sebut anak yang duduk di kendong sedang menyusu ni, mak tu boleh lepas anak. Hebat tak hebat hari kiamat. Tuan-tuan tengoklah. Kita tengok Israel tembok flat-flat yang duduk di Palestin. Bangunan-bangunan yang di Palestin tu, berapa keluarga? Ada yang tulis 500 satu flat. Boleh jadilah, tak? 500 satu flat. Dia sekali bom habis. Allahu Akbar. Tak tahu dah mana ayah, mana anak, tak tahu. Lari habis. Bahkan huru-hara hari kiamat ni, selepas nak Allah panggil, Allah perintah malaikat Israfil, wahai malaikatku, tiup angin sangkakala yang pertama untuk menghancurkan semua alam ni. Tapi orang Islam tak tengoklah. Hari kiamat ni, kehancuran ni ada, kalau tak 10 tanda besar hari kiamat, dia ada berapa? 3 ataupun 4. 3 ataupun 4 tanda-tanda besar hari kiamat ni. Orang Islam mukmin tidak tengok. Orang yang tengok bermaksud dia tidak beriman kepada Allah. Dia kufur kepada Allah. Sebab apa? Sebab setelah Allah panggil matahari menghadap Allah, lalu Allah perintah matahari mau pergi ke alam balik, masuk ke alam ini balik, keluar daripada mana tempat mu masuk. Allah perintah. Selepas daripada tu, pintu taubat dah diterima dah. Lalu Allah lalukan angin, seluruh pelosok alam ini cari orang mukmin. Lalu orang mukmin dimatikan oleh Allah. Selepas daripada itulah akan berlaku lagi tanda-tanda besar yang sakit-baki 2 ataupun 3 sahaja, untuk dipaparkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi kita hari ini bersedia tak, jika sekiranya tahun ini adalah tahun terakhir kita boleh lipat kaki, kita boleh sandar duduk dalam aircon, tahun ni tahun terakhir,
selepas daripada ni fitnah yang akan datang kepada kita, yang tak mampu untuk kita lalui, hari demi hari, kata Nabi, seperti terkeluarnya butir daripada tali tasbih. Tu. Betapa cepatnya berlaku hari demi hari. Sebab apa? 100 tahun, Yahudi pun kata dia tak akan takluk sampai 100 tahun. Apa orang panggil? Palestin. Ni 76 dah. Lebih kurang lah. Dan mujtahid umat Islam pun dah tidak ada hampir 100 tahun. Ayah kita tak ada. Ayah kepada orang Islam ni tak ada. Umat Islam tidak ada tempat untuk mengadu apa-apa masalah. Tidak ada. Undang-undang Islam tidak ada yang tempat kita nak mengadu. Ada, jadi kita nak pergi cari. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang tulang belakang, khalifah kepada umat Islam tidak ada selama kita hidup. Ada tak? Sejak lahir itu ada tak khalifah seorang? Tak ada lagi. Tak ada tak? Tidak ada. Nabi sebut 100 tahun akan ada seorang. Dan kalau kita ikut susunan yang Nabi sebut, 5 zaman, ini kita zaman kita 1400 dah real. Kita duduk baca hadis-hadis 40 peristiwa kecil akhir zaman, habis berlaku dah 40 hadis. Nama kitab 40 hadis ada dalam tu 42 hadis, habis berlaku dah. Kemudian kita kena sediakan iman yang kuat. Antaranya kita kena mengaji kitab Bidayah wan Nihayah, menceritakan apa yang akan berlaku hari demi hari ini. Dan antara yang disebut dalam kitab ni iaitu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, di manakah sekarang sekalian orang Yahudi dan Nasrani? Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-99. Allah tanya, di manakah sekarang sekalian orang Yahudi dan Nasrani? Sebab apa Allah sebut Yahudi dan Nasrani? Tuan-tuan tengok, Yahudi ni walaupun berlainan agama dengan Nasrani, siapa yang tolong dia? US. Ikut kapal tolong, ikut udara tolong, ikut darat tolong. Allah cari siapa yang bersekongkol dengan golongan Yahudi dan Nasrani ni, iaitu Kristian. Allah cari dua golongan ni. Allah tanya di mana? Dalam ayat, dalam surah Al-Kahfi ayat 99. Di manakah sekarang sekalian orang Yahudi dan Nasrani yang kamu gah dulu harta yang sangat banyak, pelaburan dunia yang sangat besar, di manakah mereka yang memakan rezeki pemberianku? Allah cari, manakah mereka yang makan rezeki yang aku bagi dulu dan menyembah yang lain daripadaku? Tak kira apa pun selain Nasrani, Yahudi sembah tok pekong, sembah batu. Percaya ke mata cicing? Aku kan? Percaya ke mata cicing? Dan mereka menyangka bahawa bagiku sekutu dalam perbuatanku. Ni ada kesamaran dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akulah Tuhan yang tiada Tuhan lain selain aku. Hari itu manusia ni akan menghadap Allah, dan Allah mengherdik orang-orang yang kufur kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikembalikan roh sekalian malaikat, dan dia berkata kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahu kepada malaikat Ridwan
agar mengisi syurga. Aku ingin membalas membalas sekalian hambaku yang telah berbuat taat kepadaku. Dekat sinilah kita kena tahu sebab apa adanya syurga dan neraka. Sebab apa ada syurga dan neraka? Sebab ni lah. Ni tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu letih. Saya tahu letih. Saya duduk sini dah cakap tau. Kalau duduk situ tidur kau. Letih duduk ni. Sebab tu duduk ramai. Tengok tatu itu ramai. 55,000 orang. Oh tu dalam luar atas jalan. Ngemani-mani anak baby. Orang nega kat mana? Kita tengok elak jual payung. Penuh ke beli payung? Ada mana tu je hujan. Allah ni orang tanya. Dah orang jahat tu je buat jahat atas dunia ni sedap je. Kita kena soleh ni. Ni Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ni. Allah akan memberi keadilan. Sebab apa Allah buat dua tempat setelah kita mati? Tak ada satu tempat je atas pagar. Ada. Tak ada. Bila mati dia ada dua tempat. Syurga ataupun neraka. Baik kita boleh masuk syurga. Dalam ayat ni Allah sebut, wahai Jibril, beritahu kepada malaikat Ridwan. Ni malaikat pula buat kerja. Malaikat buat kerja. Ada orang tanya, dia kata Allah ni hebat sangat, malaikat buat apa? Saya nak tanya, orang yang tak boleh apa-apa jawatan ni, dia boleh tak nak latih orang tu, latih orang ni? Boleh tak? Tak boleh. Tapi orang ada jawatan, dia boleh latih ikut dia, betul tak? Ikut suka dia nak latih. Allah ni lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Allah ni Tuhan Rabbul Jalil. Allah buat malaikat. Allah buat manusia. Allah buat jin. Allah buat iblis. Ni kita tak ada benda besar ni. Saya nak latih cikgu tu jadi pengurusi saya. Sedap-sedap cikgu tu. Dah. Jemaah lain jadi PA saya boleh tak? Sedap-sedap siapa saya? Nampak tak? Allah ni hebat. Bukan sebab dia ni tak mampu. Sebab dia mampu. Tengok kalau Perdana Menteri, kementerian bawah dia berapa? Agensi kerajaan di bawah kementerian berapa? Tu dak sebut tu dak sebut lagi dak orang panggil dia dak sebut lagi NGO hok nak salur pitih ni. Jadi Allah perintah malaikat dia dia suruh malaikat Jibril beritahu kepada malaikat Ridwan agar menghiasi syurga. Suruh malaikat Ridwan ni hias syurga tu. Sebab apa? Sebab penghuni syurga, orang yang beriman, orang yang duduk i'tikaf dalam masjid, orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang berletih, orang yang penat duduk dalam majlis ilmu ni, Allah nak beri apa ke dia? Syurga, taman-taman yang indah. Aku ingin membalas sekalian hamba-Ku yang telah berbuat taat kepadaku. Allah bagi tahu kepada malaikat, sebab aku nak balas kebaikan, taat hak you buat dulu atas muka bumi. Hak suka sedekah, hak suka puasa, hak suka semayang, hak suka mengaji, hak suka buat baik. Ada juga yang suka semayang tapi di masjid yang masuk dia cari dah orang. JK ni dak hari ni. Dia cari dah. Mesyuarat dia mari. Masjid nak mari. Ada kok gitu. Betul tak? Dia masuk, dia tengok. Itu tak ada jawatan, itu mari apa masjid. Dia puasa.
JK ni dah lagi. Jadi kat catat organisasi tau. Oh ni dah lagi tadi. Oh ni dah lagi. Oh ni dah lagi. Hidup kira orang. Tak? Ada tak? Ada. Sebab apa? Ada sifat mazmumah. Mari masjid bukan kita sibuk nak cari hal orang. Kita sibuk nak baiki diri kita, tambah amal soleh kita. Tak? Siapa-siapa dekat Bitu balik nak balik tu dia tanya, mana dok hari masjid? 2 hari dah. Sibuk dengan dunia. Kau dah sedap sangat je. Tak saya tu duduk jaga orang sakit pita tak tahu. Tak? Dah. Banyak sangat su'uzan. Sangka buruk kat orang. Kali hidup kita ni tak aman. Bumi luas sama dengan orang lain, bumi luas. Masa 24 jam sama dengan orang lain, tapi dia ni stres semua. Sebab apa? Sebab dalam kepala ni su'uzan. Banyak sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berah naik, senyum ke? Tak. Belilah berah. Ayah apa? Kerja lagi. Beritahu kepada malaikat lagi, disebut. Lalu Allah sebut lagi, aku ingin membalas ketaatan, membalas kebaikan yang dibuat taat tadi. Lalu Allah sambung lagi dalam ayat ni, beritahulah kepada malaikat Zabaniyah agar persiapkan neraka. Malaikat Zabaniyah, antara nama malaikat yang jaga neraka, malaikat Zabaniyah. Allah suruh malaikat ni kemah molek. Tak? Macam ada orang kena tagak ah. Kemah lagi jaga nak masuk ni. Pesalah ni. Beritahu kepada malaikat Zabaniyah, persiapkan neraka. Aku ingin membalas sekalian hamba-Ku yang derhaka kepadaku. Wal'ayazubillah, ya Allah, ampunlah dosa kita ya Allah. Astaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan kau matikan aku ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan aku tidak beriman kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Warhamna ya Allah, rahmati kami ya Allah. Wa'afina ya Allah, afiatkan kami ya Allah. Minta semua dengan Allah. Allahu Akbar. Takut deh kalau neraka ni. Takut. Sebab apa? Tak ada dah kita nak minta tolong orang tak boleh dah. Tahu. Persiapkan neraka, Allah suruh malaikat ni standby. Allahu Akbar. Aku ingin membalas sekalian hamba-Ku yang derhaka kepadaku atas dunia dulu. Buat pekak linga dah. Orang khabar buat semayang lah, tutup aurat lah. Tak apa. Aku ingin membalas sekalian hamba-Ku, kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Allah nak balas ni. Sebab apa Allah nak balas ni? Sebab apa Allah nak balas ni? Sebab Allah nak menunjukkan Allah ni Tuhan yang maha adil. Sifat adil, al-adil. Nama-nama Allah 99 tu baca, hafal dan faham makna dia. Al-Ghafur, maha pengampun. Al-Adil, Allah ni maha adil. Sebab itulah kalau kena dia orang, jangan bimbang sangat. Kita nak balas balik. Allah yang namanya pun Al-Adil, yang akan memberi keadilan.
Aku ingin membalas sekalian hamba-Ku yang derhaka kepadaku. Kemudian dia berfirman kepada malaikat Mikail, gantungkan mizan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Mikail, gantungkan mizan, yakni timbangan dacing ni. Allah suruh gantung yang adil antara sekalian makhluk. Ni hak paling adil sekali kayak gini, mizan. Mizan Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling adil, makhluk Allah yang paling adil. Dia akan buat pertimbangan seluruh manusia ini, start daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah orang yang terakhir yang akan dicabut nyawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mizan inilah makhluk Allah yang paling adil akan melaksanakan tugas Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Israfil berkata kepada sekalian makhluk di padang mahsyar. Malaikat Israfil berkata, masa ni Allah ni Maliki Yaumiddin, hari yang mana dimiliki masa tu hari apa? Ad-Din, hari pembalasan antara nama dia. Hari pertimbangan, hari yang mana tidak ada raja-raja dan pemerintah. Dan hari itulah sekalian makhluk akan tersentak melihat raja sekalian alam yang tidak pernah hidup dan yang tidak pernah mati. Ilmu kita, pengetahuan kita dengan perkataan hidup dan mati itulah permulaan dan pengakhiran. Tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala jauh daripada itu lagi. Kita kenal ni dipanggil dengan kitab. Sebab apa kita sebut kitab? Sebab dewan bahasa, orang yang di bahagian bahasa dia buat. Mari datang bahasa Arab dekat kita, lalu dikaji, dipanggil dengan kitab. Sebab apa pengakhiran orang tu dipanggil dengan mati? Sebab kita diajar dan pengkaji bahasa disebut dengan mati. Dan Allah tidak ada mati dan tidak hidup, tidak pernah hidup. Tidak ada. Tidak ada permulaan dia, tidak ada pengakhiran dia. Isyarat. Isyarat. Okay, kita habis ni penggan ni. Kemudian dia berfirman kepada malaikat Mikail, gantungkan mizan, yakni timbangan yang adil antara sekalian makhluk. Makhluk yang adil mana? Malaikat, rokit dan atik. Adil. Ada tak? Pernah tak bisik ke malaikat, saya taubat dah, tolonglah padang balik dosa saya ni? Pernah tak? Dah pernah tak? Sebab apa boleh bisik? Sebab saya kuat mayang? Tak ada. Khabar malaikat kiri pula, tolonglah pada padang tak, tolonglah tambah-tambah tak, khabar kanan, tolonglah tambah-tambah tak kebaikan ni. Ada tak? Tak ada. Sebab saya tu wali dah. Sebab saya ustaz, tak ada. Malaikat ni dia tak ada main duit, tak ada main jawatan, tak ada main projek. Malaikat ada. Allah buat dia tak ada tidak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Dan malaikat Israfil berkata kepada sekalian makhluk di padang mahsyar, sebagaimana firman Allah, satu hari nanti beginilah kita hidup. Beginilah kita hidup, muslimin dan muslimat sekalian. Dan kita akan melihat apa yang pernah kita buat di ketika kita hidup. Dan kita akan melihat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 99 ini. Allah suruh malaikat bagi tahu kepada sekalian makhluk yang ada di padang mahsyar, waktu mula-mula dibangkit, manusia ada, jin ada, iblis ada,
haiwan ada, tumbuh-tumbuhan pun ada. Untuk apa? Untuk beri keadilan. Mana yang tidak ditaklifkan, selepas berlaku keadilan, hilang macam tu je. Allah hapuskan haiwan, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang kita tak berlaku adil kepada dia. Sebab tu jangan kena ke lembu. Tengok lembu sakit hati tau. Marah ke tuan lembu, berak tengah jalan, dia pergi ke ekor, ataupun ke telinga. Jangan. Cari tuan je. Malaikat berfirman, malaikat menyebut kepada sekalian makhluk ketika berada di padang mahsyar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, Maha kami himpunkan sekalian mereka itu. Surah Al-Kahfi. Lalu ditiup oleh malaikat Israfil sangkakala. Malaikat ni bagi tahu, kami himpunkan sekalian makhluk ni kami himpunkan. Lalu sekaligus juga selepas malaikat sebut perkataan itu, malaikat diperintah tiup angin sangkakala. Di mana? Ayat ini adalah daripada surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dengar pada malam ni dapat meningkatkan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi di akhir-akhir ni banyakkan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Basahkan lidah kita. Nak percaya ke food bank nama mana? Makanan simpanan kita. Berapa tahun agak-agak? Tak boleh. Nabi sebut dah. Akhir zaman orang beriman akan makanan dia adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka tingkatkan iman kita. Dah 5 tahun boleh hidup. Ada zikir ya? Ikut anda. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.